Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kami ucapkan. Para hadirin, kita sedang menanti ketibaan tetamu kehormat yang akan masuk ke dalam Dewan pada bila-bila masa sahaja mulai sekarang. Para hadirin sekalian dijemput untuk berdiri semasa menyambut ketibaan tetamu kehormat sebentar lagi sehinggalah dipersilakan duduk selepas nyanyian lagu negaraku selesai. Majlis juga memohon kerjasama dari semua hadirin untuk mengubah mod telefon bimbit kepada mod getar atau senyap bagi mengelakkan sebarang gangguan bunyi sepanjang majlis dijalankan. Kerjasama para hadirin amatlah dihargai. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, diiringi oleh His Excellency Takahashi Katsuhiko, Ambassador of Japan to Malaysia, yang berusaha Teknologis Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pengurusan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, yang berusaha Puan Faizah binti Harun, Pengarah Bahagian Hubungan Industri dan Kerjasama Strategik, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, dan yang berusaha Puan Haja Zuliah binti Darsong, Pengarah Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan, serta tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Chief kehormat dan para hadirin dimohon berdiri untuk nyanyian lagu negaraku dan nyanyian lagu Negeri Selangor. ご列席の皆様、マレーシア国歌とスラング一緒の歌を歌うためにご一緒に立ち歌いましょう。Hadirin dipersilakan duduk. ご列席の皆様、お座りになってください。 Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis dapat keberkatan. Bagi memohon rahmat dan keberkatan ke atas majlis ini, mari sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa. 進む前に先に祈りの朗読で会式を始めましょう。 Majlis dengan ini menjemput Teknologis Muhammad Salman bin Shah untuk memimpin bacaan
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya zal jalal wal ikram. Ya Allah, kami menadah tangan memanjatkan kesyukuran kehadratmu atas segala nikmat kurniaanmu, limpahan taufik dan hidayahmu, inayah serta pertolonganmu. Maka dapatlah kami bersama di dalam majlis pelancaran seminar pengajar TVET Kebangsaan 2022 bertempat di Shah Alam Convention Center yang akan disempurnakan oleh Yang Berusaha Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran. Moga Engkau limpahi kami dengan rahmat dan keberkatan. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar objektif majlis seminar pada pagi yang mulia ini dapat dicapai dengan jayanya. Allahumma ya Hannan ya Mannan, Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada di dalam bidang kemahiran maupun aspek pembinaan kepakaran, dan seterusnya mengadurahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Engkau jadikanlah juga segala usaha kami ini dalam mempersadakan pengajar TVET bertaraf dunia sebagai amal bakti yang mampu memberi manfaat kepada umat dan menjadi amal yang membuahkan ganjaran dan pahala lestari yang berpanjangan hingga ke akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada teknologis Muhammad Salman bin Saha atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia, teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, His Excellency Takahashi Katsuhiko, Ambassador of Japan to Malaysia, yang berusaha teknologis Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pengurusan, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, yang berusaha Puan Faizah binti Harun, Pengarah Bahagian Hubungan Industri dan Kerjasama Strategik, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia yang menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, dan yang berusaha Puan Hajah Zuliah binti Darsong, Pengarah Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan, SIAS, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Kehormat, Div-Div Jemputan, Tuan-Tuan, Puan-Puan hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Wan Muhammad Hadi bin Wan Abdul Rahman. Watashi wa Fazira Hansa to moshimasu. Dan saya Hamidatul Zakiah binti Ismail adalah pengacara majlis anda pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan ke Seminar Pengajar TVET Kebangsaan 2022. Anjuran Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Ingin kami rakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kesudian anda menghadiri seminar ini dan semoga kita semua berada di bawah limpah rahmatnya di sepanjang majlis seminar ini. Hadirin sekalian, objektif utama Seminar Pengajar TVET Kebangsaan 2022 ini adalah bagi meningkatkan dan membangunkan bakat pengajar TVET,
memberi pendedahan tentang informasi terkini berkaitan perubahan pendekatan pengajaran dan pembelajaran TVET negara serta menggalakkan perkongsian ilmu dan kepakaran bersama pihak berkepentingan dan peneraju industri. Majlis pada hari ini juga turut berbesar hati dengan kehadiran His Excellency Takahashi Katsuhiko, Ambassador of Japan to Malaysia, bersempena dengan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur atau 40th Anniversary of the Look East Policy LEP40. 皆様、お待たせいたしました。おはようございます。本日はお忙しいところ、多数ご列席いただきまして、誠にありがとうございます。職業訓練指導員上級技能訓練センター SIAS が主催する2022年の全国ティベット指導員セミナーへようこそ。同法制作40周年に合わせて在マレーシア日本国大使高橋克彦大使が今日のプログラムにと一緒にご列席いただきまして非常に光栄に存じます。Hadirin sekalian, pembangunan ekonomi Malaysia pada masa kini diwarisi daripada 3 tahap sebelumnya, dimulakan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan pesat industri sumber asli dari pertengahan abad ke-19 sehingga 1914, diikuti tempoh turun naik atau ketidakstabilan industri sumber asli antara Perang Dunia Pertama dan Kedua dan akhir sekali tahap penyatuan dan rasionalisasi industri sumber asli bersama dengan kepentingan kepelbagaian ekonomi selepas tahun 1945. Walaupun Malaysia merupakan bekas koloni British, kepentingan ekonomi Jepun telah menyumbang kepada perubahan dasar luar negara dari dasar pro-barat semasa zaman kolonial dan pasca kolonial menjadi dasar pandang ke timur semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dasar pandang ke timur merupakan dasar ekonomi yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Dasar ini diumumkan semasa persidangan 5th Joint Annual Conference of MAJECA di Hotel Hilton, Kuala Lumpur. ご列席の皆様、マレーシアはかつて英国の植民地でしたが、日本の経済的利益は植民地時代とポストコロニアル時代の欧米政策からマハディル・モハマド政権時代の東洋志向の政策への外交政策の変化に貢献してきました。ルイス・ポリシーは1982年2月8日に当時のマレーシア首相であり、トンドト・マハディ・モハマドによって開始された経済政策です。このポリシーはヒルトンホテルクアラルンプールで開催された第5回マジカ動向年次会議で発表されました。Seterusnya kita akan dipertontonkan dengan sebuah tayangan video showcase SIAS sebagai pusat kecemerlangan pengajar TVET. 続きまして、2つのビデオショーを執行します。ご一緒にご覧になってください。最初のビデオはSIASショーケースのビデオであります。Sejajar dengan keperluan negara dalam mempertingkatkan kualiti dan kuantiti tenaga mahir, SIAS ditubuhkan pada 1983 untuk membangunkan tenaga pengajar bertaraf antarabangsa yang berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif terhadap perubahan teknologi dan persekitaran. Pembangunan SIAS telah dibiayai melalui kerjasama teknikal Malaysia-Jepun di bawah projek pembangunan sumber manusia ASEAN dan dipantau oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA sehingga 1991. Keupayaan dan pencapaian SIAS sebagai penyedia latihan dalam membangunkan tenaga pengajar TVET melayakkan SIAS untuk diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan pengajar TVET ataupun Center of Excellence COE for TVET Instructors pada November 2021. Berikut adalah antara faktor utama yang melayakkan SIAS untuk diiktiraf sebagai COE. Faktor pertama, pusat sehenti pembangunan tenaga pengajar TVET. SIAS sebagai pusat sehenti dalam membangunkan tenaga pengajar TVET yang berpengetahuan dan berkemahiran dengan menawarkan latihan yang relevan dengan keperluan teknologi terkini. Faktor kedua, pengiktirafan JPA. SIAS diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk melaksanakan
latihan metodologi kepada skim pegawai, penolong pegawai, latihan vokasional bagi tujuan perjawatan awam dalam sektor awam. Faktor ketiga, membangunkan training roadmap skim PLV PPLV. SIAS diberi peranan untuk membangunkan training roadmap untuk skim PLV dan PPLV. Faktor keempat, penyelaras peningkatan kemahiran pengejar TVET agensi kerajaan. SIAS telah dilantik sebagai penyelaras bagi pelaksanaan latihan pengejar TVET di bawah program pembangunan kepakaran dan profesionalisme pengejar TVET dan personal SPKM untuk 15 agensi pelaksana TVET yang melibatkan 10 kementerian. Pembangunan latihan direka bentuk secara sistematik berdasarkan analisa kompetensi melalui sistem TIPS yang merupakan pangkalan data kompetensi bagi tenaga pengajar TVET Malaysia. Faktor kelima, Pusat Latihan bagi Latihan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia atau SPKM. SIAS bertanggungjawab melatih personel industri dan institusi latihan bagi pelaksanaan SPKM yang merangkumi latihan personel pusat bertauliah, pusat latihan industri dan pengiktirafan pencapaian terdahulu. Faktor keenam, bertaraf antarabangsa. Kepercayaan di peringkat antarabangsa terhadap SIAS dengan penyertaan pengajar luar negara ke program Malaysian Technical Cooperation Program, MTCP, Third Country Training Program, TCTP dan Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle, IMTGT. Faktor ketujuh, pemantau dan penilai latihan TVET ASEAN. SIAS dilantik sebagai pemantau dan penilai latihan aktiviti TVET di negara-negara ASEAN. Faktor ke-8, institusi utama melatih fasilitator yang kompeten. SIAS sebagai institusi utama dalam melatih fasilitator yang kompeten dalam pembangunan National Occupational Skill Standard, NOS, Written Instructional Materials, WIM, Curriculum Development Based on Ability Structure, KUTBAS. Faktor ke-9, rujukan dan tapak pertandingan kemahiran. SIAS dijadikan tempat rujukan dan tapak untuk pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. COE telah melakal pelbagai kejayaan di dalam dan luar negara. Antara kejayaan yang paling membanggakan adalah mendapat pengiktirafan emas dari Asia Pacific Accreditation and Certification Commission atau APAC. Sebagai sebuah institusi latihan yang diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan pengajar TVET, SIAS akan terus komited dalam melahirkan tenaga pengajar TVET yang bertaraf antarabangsa dalam bidang kemahiran. SIAS, Pusat Kecemerlangan Pengajar TVET Negara. Seterusnya, mari kita bersama-sama menonton sebuah video bersempena dengan sambutan yang ke-40 Dasar Pandang ke Timur atau 40th Anniversary of the Look East Policy LEP40. 2つ目のビデオは東方政策40周年に関連するビデオであります。しばらく日本での生活を始めてみて、なんとか日本の価値観の思いやりにすごく興味ありますよ。思いやりというのは他の人のために気遣ったり、同情したりする気持ちということですね。小さい頃から思いやりという考え方を普及させると、みんな大人になると思いやりに対して当たり前なことだと私は思います。マレーシアにもそういう文化 ありますが、日本で深く見えますよ。日本の豊かな歴史から学びたいことがあると私は思います。例えば日本は世界二次大戦の後、そこからどうすれば復興しているのか
を知りたいから、日本で経済を学んでいます。Okay, there are a few pulling factors as to why I chose to study in Japan. So one of them would be because of the advanced science and technology in Japan. And I find that I can learn much more, not just on my research, but also on the culture-wise, as well as safety-wise. It's one of the most safest region in Asia, as well as in the whole world. So it's interesting because there's no dengue in Japan, and yet I chose to do my research over here. It's because, of course, one is the technology that the research can only be done in this region, and the another thing is on the collaboration in which this country is also a hub, which has many collaborators coming in from many different countries in Asia. Hadirin dan hadirat sekalian, tidak berserilah majlis jika tidak dimulakan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan ini ingin mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zuliah binti Darsong, Pengarah SIAS untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara dan saudari pengerusi majlis, Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, His Excellency Mr. Takahashi Katsuhiko, Ambassador Japan to Malaysia, Yang Berusaha Teknologis Kamaruzaman bin Haji Man Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pengurusan Jabatan Pembangunan Kemahiran, Yang Berusaha Puan Faizah binti Harun, Pengarah Bahagian Hubungan Industri dan Kerjasama Strategik, yang menanggung kerja Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran, Ketua-ketua jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia, penceramah jemputan, moderator dan panelis sesi forum, peserta seminar pengajar TVET kebangsaan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Dengan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih ke atas kehadiran semua tetamu-tetamu kehormat, tetamu-tetamu jemputan, peserta khusus, tuan-tuan dan puan-puan ke seminar pengajar TVET kebangsaan tahun 2022 pada hari ini. Sesungguhnya tanpa kehadiran dan kerjasama daripada semua pihak, mana mungkin seminar ini dapat dilaksanakan dengan lancar. I would also like to thank our special guest, His Excellency Mr. Takahashi Katsuhiko, Ambassador Japan to Malaysia, who despite his busy schedule has found time to grace our event today. Tidak lupa sekalung penghargaan kepada Yang Berusaha Teknologi Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, kerana sudi melapangkan masa untuk hadir dan merasmikan seminar pengajar TVET kebangsaan 2022 pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian. Jadi seminar pengajak TVET kebangsaan ini dilaksanakan berlandaskan kepada 3 objektif utama, iaitu meningkatkan dan membangunkan bakat pengajar TVET, memberi pendedahan tentang informasi terkini berkaitan perubahan pendekatan pengajaran dan pembelajaran TVET negara dan menggalakkan perkongsian ilmu dan kepakaran bersama pihak berkepentingan dan peneraju industri. Seramai 200 orang peserta dalam kalangan pengajar TVET dari pusat bertauliah awam dan swasta serta pengajar dari industri telah dijemput menyertai seminar ini.
Besar harapan saya agar peserta-peserta akan mendapat ilmu dan manfaat dari pengisian seminar ini supaya terus bersemangat dalam memperkasakan agenda TVET negara. Hadirin sekalian, dalam aspek pembangunan modal insan, program TVET telah dijenamakan semula dengan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti tenaga pengajar dan mengiktiraf profesionalisme TVET. SIAS bersama-sama 14 agensi TVET yang lain seperti Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan, Jabatan Penjara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, MARA, GATMARA, CIDB, UniKL dan German Malaysia Institute telah merancang dan melaksanakan pelbagai platform dan latihan bagi melatih dan mengeluarkan tenaga pengajar pakar dalam bidang TVET negara. Salah satunya menerusi program perkongsian kepakaran pengajar melalui latihan coaching dan mentoring kepada pengajar TVET. Program ini mencakupi latihan untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan pembangunan kendiri dengan cara berstruktur dibimbing oleh tenaga pengajar pakar dalam bidang tertentu bagi tujuan pembangunan kerjaya, peningkatan kompetensi pengajar dan seterusnya melahirkan tenaga pengajar pakar TVET di negara ini. Ramai lebih kurang 80 orang pengajar telah dilatih sebagai coach atau mentor sepanjang tahun 2020 ini. Para pengajar yang mengikuti latihan coach atau mentor telah memenuhi kriteria yang digariskan dalam garis panduan pelaksanaan program perkongsian kepakaran kepada pengajar TVET yang ditetapkan. Antaranya merupakan mereka yang pakar bidang tertentu, telah dipilih dan dilantik oleh agensi masing-masing sebagai coach atau mentor dan telah diperaku di dalam mesyuarat jawatankuasa program pembangunan kepakaran khas untuk melaksanakan program perkongsian kepakaran kepada pengajar TVET melalui latihan coaching and mentoring. Jadi hari ini kita akan menyaksikan penerimaan watikah pelantikan yang akan disempurnakan sebentar lagi. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, sejajar dengan pengiktirafan SIAS sebagai Center of Excellence bagi pengajar TVET, program latihan metodologi pengajaran telah diperkasakan melalui program Diploma Pengajaran TVET dan dikenali sebagai TVET-I dengan penambahan elemen modul Digital Training Implementation. Pandemik COVID-19 yang lepas telah mendedahkan keperluan keupayaan dan kecekapan dalam kalangan tenaga pengajar terhadap pengetahuan dan kemahiran digital untuk menyepadukan ICT atau pembelajaran secara hybrid bagi proses pembelajaran dan pengajaran. Atas sebab-sebab inilah evolusi dalam program-program yang ditawarkan amat penting bagi memastikan kecekapan dan kualiti pengajar sentiasa dipertingkatkan agar seiring dengan keperluan dan teknologi semasa. Jadi sesuai dengan hasrat tersebut, maka pada hari ini seminar pengajar TVET Kebangsaan 2020 telah menyentuh beberapa aspek dalam perkara-perkara tersebut. Hadirin sekalian, jadi sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya ucapkan syabas kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan seminar pengajar TVET kebangsaan pada tahun ini. Jadi pihak SIAS kami mengharapkan program-program ini dapat kami teruskan untuk menjadi platform kepada pengajar-pengajar TVET untuk bertukar pendapat, berkongsi ilmu dan kepakaran serta menjalinkan kolaborasi dengan pengajar dari bidang dan pusat bertauliah yang pelbagai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Haja Zuliah binti Darsong atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Para hadirin, bersempena dengan ulang tahun ke-40 Dasar Perang ke Timur, majlis seterusnya dengan berbesar hati menjemput His Excellency Takahashi Katsuhiko, Ambassador of Japan to Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. 東方政策が40周年という記念すべき年を迎えたことに合わせて、続きまして高橋克彦大使在マレーシア日本国大使を招待してよりご挨拶を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 Yang bersama Dr. Muhammad bin Sulaiman, Director General of Skill Development Department, Ministry of Human Resources. Yang bersama Mrs. Haja Zuleha binti Darson, Director of Center for Instructor and Advanced Skill Training, SHIAST, Tuan dan Puan. But I'm gonna continue in English. I am delighted to deliver my congratulatory remarks at the National TVET Instructors Seminar 2022, hosted by SIAST. I would like to express my sincere gratitude to Dr. Muhammad, Mrs. Haja Zuleha, and all those who have worked so hard to make this event possible. What I find more significant is that this event is held on the occasion of the 40th anniversary of the Request Policy, or LEP, as one of the events to commemorate the anniversary. As you know, Japan-Malaysia relationship through development cooperation goes back much further to the 1960s, when Japan began to support Malaysia's economic growth in two main pillars, namely social infrastructure development and human resource development. Human resource development is an essential element for the sustainable growth of a robust industry and economy. No matter how excellent the social infrastructure is, sustainable industrial and economic development cannot be expected without a stable supply of excellent local human resources. From this viewpoint, Japan has focused on supporting the development of local talent. After the introduction of LEP by Malaysian government 40 years ago, around 26,000 Malaysians have studied or got training in Japan. Japan also established educational and training facilities such as SIAST in Shah Alam and JMTI in Penang, and dispatched experts to these institutions to transfer Japanese industrial skills and work ethics. The host of today's event, SHIAST, has a very close relationship with Japan since its establishment. In 1981, when then Prime Minister Suzuki Zenko visited ASEAN countries, he promised to establish a human resource development center with support from the government of Japan for developing human resources most needed in each ASEAN countries. The result of this commitment was the creation of SHIAST in Malaysia. Japan has provided with SHIAST grant assistance for its establishment, as well as subsequent technical cooperation to support its startup. Also, Japan International Cooperation Agency, JICA, carried out knowledge transfer to Malaysia. JICA has continuously dispatched volunteers to support SHIAST since year 2000, and I am pleased to inform you that a new senior volunteer in the area of computer technology will start his work with SHIAST from next month. He will support the introduction of the Industry 4.0. Nowadays, SHIAST is also known to provide vocational training to trainees from Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and other countries as an implementing agency for third country
training program. It is a great pleasure for Japan to see that CIAST, which Japan has supported, has not limited itself only for the development of Malaysia, but also extending its benefit to the people in third countries. The latest development in the area of HRD between the two countries is the exchange of the Memorandum of Cooperation on the Specified Skilled Worker Program of Japan in May. I hope that the number of local human talent with Japanese skills and work ethics will further increase through this program, and that this will have a positive impact on the development of Malaysia's professional human resources. Ladies and gentlemen, I am sure that the basis of the current friendly relationship between our two countries is the LEP. The people-to-people exchange derived from the LEP is a unique asset that has strengthened our bilateral relationship throughout the years. It is a great honor for Japan that so many Malaysians with in-depth understanding of Japan, as well as knowledge and skills acquired there, play important roles in both public and private sector of this country. We really wish continuation of LEP with introducing some new elements and approaches so that we can continue enhancing our excellent bilateral relationship to the higher stage. Let me conclude my remarks by wishing CIAST further success and by hoping all the participants to benefit from today's seminar. Thank you very much, and terima kasih. 高橋大使、ご挨拶どうもありがとうございました。Mudik di sungai mendayung sampan, sampan didayung untuk memukat. Sudilah yang berusaha KPPK beri ucapan, kata amanat pembakar semangat. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia untuk menyampaikan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. His Excellency Mr. Takahashi Katsuhiko, Ambassador Japan to Malaysia, yang berusaha TS Kamaruzaman Haji Ma'ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pengurusan JPK, yang berusaha Puan Faizah binti Harun, Pengarah Bahagian Hubungan Industri dan Kerjasama Strategik, menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JPK, yang berusaha Puan Hajah Zuliah binti Darson, Pengarah Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS, yang berusaha sahabat saya Cik Mak Setia, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, yang berusaha rakan baik saya Tuan Dr. Muhammad Rashid Buyun Hamzah, mantan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPK, yang berusaha sahabat baik saya juga Encik Muhammad bin Yaakob, mantan pengarah SIDN JPK, ketua-ketua jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia, penceramah jemputan Encik Luke Rush daripada Makora System, Dr. Basharuddin daripada Institut Teknologi Unggas dan Institut Veterina Malaysia, Encik Azmi bin Ali, Encik Kamal Hamani bin Kamal Arif daripada Kismet, sahabat saya Dr. Muhammad Rashid juga selaku penceramah, dan
Encik Hairul Nizat daripada SIAS dan Dr. Zul daripada bahagian standard dan kurikulum DBK beserta seminar pengajar Tibet kebangsaan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemahiran, salam keluarga Malaysia and very good afternoon. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian seminar pengajar Tibet kebangsaan tahun 2022 ini. On behalf of Department of Skill Development and Ministry of Human Resources, I would like to welcome and thanks to His Excellency Mr. Takahashi for taking his time to attend this afternoon event. Ladies and gentlemen, since the Malaysian government adopted the Look East policy in 1982, which aims for social and economic development in Malaysia through learning from Japan, more than 26,000 Malaysian youths have gone to Japan for study and training. After returning to Malaysia, they have made significant contribution to fostering friendly relation and fostering mutual understanding between our two nations. The Center for Instructor and Advanced Skill Training (SIAS) or Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan marks the beginning of Japan's extensive partnership with Malaysia in the area of industrial human resource development. SIAS was founded in 1984 as part of the Asian Human Resource Development Project with assistance from the Japanese government in the form of grants and technical assistance. Since SIAS founding about 40 years ago, the Japanese government has continuously supported it, sending volunteers from JICA to the organization. As a symbol of Japan and Malaysia's cooperation in human resources, SIAS currently offers trainings to other ASEAN nations. Previously, the Japanese government, through JICA, trained SIAS and Tibet instructors in various fields. The Japanese government has continued to assist SIAS for almost 40 years, sending volunteers from JICA as part of that support. Through the collaboration of Japan and Malaysia through the Third Country Training Program, TCTP, and the Malaysian Technical Cooperation Program, MTCP, SIAS offers human resource training to other nations. As of 1st October 2020, 1,271 local and international participants had completed 122 courses in a variety of technical and vocational fields. His Excellency Mr. Takahashi Katsuhiko, we are grateful to have the support from Japan government through the involvement of JICA for all the programs and activities throughout 40 years of collaboration, especially in Tibet area. We hope this collaboration will continue for years ahead. Hadirin yang dihormati sekalian, Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 telah mengiktiraf pendidikan dan latihan teknikal dan vocational Tibet sebagai salah satu pemboleh daya yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara membangun yang makmur, inklusif dan mampan. Menjelang 2030, kerajaan menyasarkan peningkatan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi baru dalam sektor ekonomi masa hadapan dan 60% lepasan CJ Pelayaran Malaysia SPM memasuki aliran Tibet.
Untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, pembangunan bakat amatlah penting. Sehubungan itu, rancangan Malaysia ke-12 banyak memberi penekanan kepada aspek pembangunan bakat berkemahiran tinggi, khususnya melalui bidang TVET. Dalam pemangkin dasar 1 rancangan Malaysia ke-12, rancangan Malaysia ke-12 membangunkan bakat masa hadapan, kerajaan berhasrat untuk terus memperkasa TVET melalui penambahbaikan terhadap ekosistem. Bagi memartabatkan TVET, kerajaan telah memperuntukkan 6.6 bilion ringgit dalam belanjawan 2022 untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi tujuan membangunkan modal insan bagi memenuhi keperluan industri semasa. Selain itu, peruntukan tambahan 200 juta ringgit turut disediakan untuk pelaksanaan program usaha sama berteraskan TVET bersama industri seperti sistem latihan dua nasional SDN dan program persejilan industri. Kita harap bajet ini diteruskan selepas pembentukan kerajaan baru nanti. Peruntukan besar serta tumpuan kerajaan terhadap TVET jelas menunjukkan peranan penting bidang ini sebagai salah satu pemangkin untuk membangunkan bakat berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan ekonomi dan demi mencapai matlamat negara yang makmur, inklusif dan mampan. Hadirin sekalian, SIAS sebagai penyedia latihan tunggal bagi melatih tenaga pengajar TVET telah diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA untuk melaksanakan latihan pedagogi bagi skim pegawai latihan vokasional, skim penolong pegawai latihan vokasional, pembantu pegawai latihan vokasional bagi tujuan pengesahan dalam pejawapan sektor awam. Kredibiliti SIAS sebagai COE untuk COE for TVET Instructor dikukuhkan dengan pembangunan TVET Instructor E-Profiling System atau TIPS menggunakan kepakaran dalaman. Berkonsepkan right trainer, right training and right time. TIPS berperanan menganalisa juran kompetensi pengajar TVET secara sistematik supaya perancangan dan pelaksanaan latihan yang tepat dan berstruktur dapat dikenal pasti dan dilaksanakan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri telah memberi mandat kepada SIAS untuk menyelaras pelaksanaan program pembangunan kepakaran dan profesionalisme tenaga pengajar TVET merangkumi 10 Kementerian Pelaksanaan TVET. Latihan sangkutan industri LSI atau sabbatical leave dilihat platform terbaik bagi tenaga pengajar TVET untuk mendapat pengalaman dan melihat secara lebih dekat perkembangan teknologi dan keperluan terkini industri. Program ini perlu diperluaskan pelaksanaannya kepada semua tenaga pengajar TVET menerusi pengukuhan jalinan kerjasama strategik bersama pihak industri. Semua tenaga pengajar TVET perlu diberi ruang dan peluang untuk meningkatkan tahap akademik dan kompetensi mereka secara berstruktur dan terancang secara berterusan. Laluan kerjaya yang jelas berserta sistem sokongan terhadap kemajuan kerjaya tenaga pengajar TVET ini hendaklah diteliti secara holistik dari masa ke semasa. Hadirin sekalian, perkembangan dan kemajuan teknologi sejajar dengan revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0 menjadi nadi penting dalam memperkasakan TVET negara. Elemen-elemen ini perlu diterapkan dalam pembangunan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS yang menjadi rujukan utama pelaksanaan program TVET bersekali dengan input dari pihak industri, khususnya industri lead body yang dilantik. Teknologi ini juga akan menjadi pelengkap kepada aktiviti praktikal dalam pengajaran dan pembelajaran, menghasilkan pengajar yang lebih fleksibel dalam menghadapi dunia dengan norma baru.
melalui Plan Strategik SIAS 2021-2025, SIAS mensasarkan 20,000 tenaga pengajar TVET dilatih di bawah program Reskilling, Upskilling dan Professional. Di bawah pelatihan kemahiran New Emerging Technology, SIAS akan melatih 500 tenaga pengajar TVET dengan sasaran output seramai 50 master trainer dalam bidang additive manufacturing, Internet of Things, cyber security and big data, smart manufacturing, autonomous and electric vehicle dan drone technology. Hadirin yang dihormati sekalian, proses memperkasakan TVET memerlukan sinergi tenaga pengajar TVET yang kompeten, berkualiti dan berwibawa untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Adalah amat penting untuk tenaga pengajar TVET secara berterusan mempersiapkan diri dengan kompetensi teknikal dan kemahiran teknik mengajar sebelum memulakan perkhidmatan serta memperkukuhkan diri dengan kemahiran teknikal serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran terkini agar mereka kekal dinamik dan responsif terhadap situasi dan keperluan semasa. Tenaga pengajar TVET juga memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sistem latihan yang dilaksanakan. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan kemahiran dan ilmu kepada pelajar, malah bertanggungjawab sebagai pembentuk kepribadian pelajar. Peranan SIAS selaku COE for TVET Instructor amat penting dalam melaksanakan program pemantapan kemahiran dan latihan pedagogi kepada semua bakal tenaga pengajar TVET ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya yakin dengan segala usaha dan komitmen yang diberikan oleh warga SIAS mampu melonjakkan kemampanan TVET negara dan pasti dapat melahirkan lebih ramai tenaga TVET yang berkualiti. Ucapan tahniah dan syabas juga saya rakamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan seminar pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar pengajar TVET kebangsaan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran atas kesudian menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan acara penyerahan watikah pelantikan coach dan mentor pengajar TVET. Dalam aspek pembangunan modal insan, program TVET telah dijenamakan semula dengan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti tenaga pengajar dan mengiktiraf profesionalisme TVET. Oleh itu, SIAS bersama-sama 14 agensi TVET yang lain seperti JTM, KBS, JPPKK, BPL TV, JKM, BPKLP, Penjara, Maktab Teknik PDRM, AADK, MARA, Giat MARA, CIDB, UniKL dan GMI telah merancang dan melaksanakan pelbagai program latihan bagi melatih dan mengeluarkan tenaga pengajar pakar dalam bidang TVET negara. Salah satunya adalah menerusi program perkongsian kepakaran pengajar melalui latihan coaching dan mentoring kepada pengajar TVET. Seramai 81 orang pengajar pakar dalam pelbagai bidang telah dilantik oleh agensi masing-masing dan diperakui oleh ahli jawatan kuasa mesyuarat program pembangunan kepakaran dan profesionalisme pengajar TVET untuk dilantik sebagai coach dan mentor bagi melaksanakan program perkongsian kepakaran pengajar melalui latihan coaching dan mentoring kepada pengajar TVET bagi tahun 2022 dan seterusnya. Seminar Pengajar TVET Kebangsaan 2022 pada hari ini telah menjemput seramai 15 orang pengajar pakar untuk menerima watika pelantikan sebagai coach dan mentoring bagi program latihan coaching dan mentoring. 皆様、さまざまな分野の指導員の専門家がそれぞれの機関によって指名され、TVETインストラクター開発及び
Professionalism Program 委員会のメンバーによって認定され、メンタリングおよびコーチングのための指導員の専門知識パートナーシッププログラムを実施するための今日合計15人の指導員を代表者にして2022年に向けて講師およびメントーとしての任命状を当てられます。Majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran dengan diiringi oleh Div-Div Kehormat bagi menyempurnakan acara penyerahan watikah, pelantikan coach dan mentor pengajar TVET. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput penerima watikah pelantikan coach dan mentor pengajar TVET. Yang pertama iaitu Encik Sofian bin Muhammad dari Sias Shah Alam. Seterusnya dijemput Encik Huzairin bin Hassan Asri dari Institut Kemahiran Mara Alosta. Penerima watikah seterusnya iaitu Encik Rafidin bin Mashud dari Institut Kemahiran Mara, Jasin Melaka. Dijemput seterusnya Encik Saiful Azmi bin Omar dari Giat Mara, Negeri Kedah. Seterusnya, Tuan DSP Rosli Nur bin Othman dari Maktab Teknik PDRM. Dijemput seterusnya Encik Muhammad Zainul bin Matno dari Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Jerantut. Diikuti penerima watikah seterusnya iaitu Encik Muhammad Faizal bin Ismail dari German Malaysian Institute. Seterusnya adalah Encik Rashdin bin Ramli dari German Malaysian Institute. Seterusnya, Puan Nik Aniza binti Nik Zahari dari Penjara Wanita Kajar. Dijemput Puan Nur Hanisyah binti Ismail juga dari Penjara Wanita Kajang. Seterusnya, Encik Muhammad Fazli bin Ahmad dari Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Cembong. Penerima berikutnya adalah Major Besar Jalil bin Muhammad dari College Vocational Typing. Seterusnya, Encik Muhammad Azhari bin Abdullah dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Dijemput seterusnya Encik Muhammad Aznan bin Janal dari College Community Jasin. Dan
penerima watikah pelantikan coach dan mentoring yang terakhir bagi tahun 2022 dijemput Encik Hisham Zuri bin Muhammad Saidin dari Akademi Binaan Malaysia Wilayah Selatan. Seterusnya dijemput teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman untuk menyampaikan cenderahati kepada His Excellency Takahashi Katsuhiko. 続きまして、テラロジストとモハマドから高橋大使に記念品を授与されます。どうぞ受け取りにしてください。 Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di atas kesudian menyampaikan watikah pelantikan coach dan mentor pengajar TVET serta cenderahati itu tadi. Tahniah juga diucapkan kepada semua penerima watikah pelantikan. Div-div kehormat dijemput duduk. Sebelum majlis melabuhkan tirai, dijemput ke semua penerima watikah pelantikan coach dan mentor pengajar TVET untuk mengabadikan foto kenangan bersama-sama yang berusaha teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran serta Div-Div Kehormat yang hadir pada hari ini. Boleh letak rapat-rapat sikit untuk sesi fotografi. Okay, ready? Okay, sedia? Okay, cameraman ready? Okay, untuk penerima watikah dan tetamu kehormat kita, sedia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak freestyle ke? Freestyle satu. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran serta Div-Div Kehormat kerana sudi mengabadikan foto kenangan bersama-sama. Hadirin sekalian, kini majlis telah tiba ke penghujungnya. Kami bagi pihak Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan, SIAS, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran serta Div-Div Kehormat, Div-Div Jemputan serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian kerana telah sudi hadir pada majlis hari ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. ご列席の皆様、ご理にして閉会とさせていただきます。本日の開式に何かとお忙しい中、皆様方の協力により無事終了できましたこと厚くお礼いたします。どうもありがとうございました。 Dijemput para hadirin untuk berdiri bagi sesi bergambar bersama-sama dengan Div-Div Kehormat dan seterusnya bagi menghormati keberangkatan keluar Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran dengan diiringi oleh Div-Div Kehormat serta para tetamu kehormat. Okay, cameraman ready? Para peserta seminar, sedia? Okay, tunjukkan senyuman yang paling manis, yang paling ceria pada hari ini. Okay, ready? Kamera? 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Nak freestyle ke, cameraman? Okay, Okey, freestyle. mohon freestyle. Okey. Thumbs up. Okey, yang di belakang sana boleh lambat-lambat Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima Baik, kasih. terima kasih. Dijemput yang berusaha teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran dengan diiringi oleh Div Kehormat serta para tetamu kehormat meninggalkan Dewan untuk ke tapak pameran dan seterusnya untuk menikmati hidangan makan tengah hari. Akhir kata, kami memohon kemaafan di atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Yang Maha Esa dan yang buruk itu datang dari kami jua. Kami sudahi itu datang dari Yang Maha Esa dan yang buruk itu datang dari kami jua. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis menjemput para hadirin sekalian untuk turut bersama-sama menikmati jamuan tengah hari yang telah disediakan di tingkat 1. Untuk maklumat, para dalam dewan ini sebelum jam 2.15 petang. Suka untuk kami ingatkan supaya para hadirin tetap menjaga SOP dan terima kasih diucapkan di atas kerjasama yang telah diberikan. Assalamualaikum. Ambil beg tu. Alah. Cik Long mana? Cik Long, alah, kata nak reunion.